大家好，现在我们要采访我的中国朋友。我的名字是 Rahmat Setiadi，我的中文名字叫易福伟，我的岁号4号。我的名字是 Nisrina，我的中文名字是张慧兰，我的岁号14。大家好，我的中文名是罗兹，我的印尼名字是法伊扎，我来自中国，现在我在巴查查兰大学学习，我的专业是印尼语文学。你喜欢现在在印尼的学习环境吗？ Kamu suka lingkungan belajar di Indonesia? 很喜欢。Sangat suka. 你觉得印尼的交通方便吗？ Kamu ngerasa transportasi di Indonesia nyaman atau mudah gak? 和中国相比不够方便。Enggak dibandingkan Tiongkok. 你觉得印尼的物价贵吗？ Kamu ngerasa harga-harga di Indonesia mahal gak? 不贵，和中国的差不多。Kalau dibandingin sama Tiongkok kurang lebih sama. 你最喜欢印尼的哪一道菜？为什么？ Makanan Indonesia apa yang paling kamu suka dan kenapa? bakso，因为这个和中国的牛肉丸很像，它也有煮的，也有炸的，两种我都很喜欢吃。Bakso karena bakso itu mirip dengan bakso yang ada di Tiongkok, ada yang direbus dan ada yang digoreng dan aku sangat suka keduanya. 你平时怎么住学校？可以说说你的日常通勤吗？ Biasanya ke kampus naik apa? Ceritain rutinitasmu dong. 我平时会和朋友一起打车，比如使用 Grab 或者是 GoCar 这种软件。Aku biasanya naik taksi online bersama teman, biasanya naik Grab atau GoCar. 你觉得在印尼学习对你的未来有什么帮助？ Menurutmu belajar di Indonesia bantu apa buat masa depan kamu? 我觉得印尼学习会让我了解到印尼是一个怎样的国家，然后我会更了解印尼的文化，这会让我更加深刻的了解到我的专业所学不仅仅是一个语言，更是一个文化。Belajar di Indonesia buat aku lebih mengenal Indonesia, aku jadi lebih paham adat istiadat sama budaya di Indonesia, juga bantu aku sadar kalau misalkan jurusan aku bukan cuma tentang mempelajari bahasa tapi juga mempelajari budaya. 你在印尼遇到过什么让你觉得很有趣或很好玩的事情吗？ Pernah ngalamin kejadian lucu gak selama tinggal di Indonesia? 我在印尼会和朋友经常去一些新的城市去游玩，然后每到了新的地方，我们会和当地人进行交流，这个过程我会觉得是一个比较有趣的事情。 Aku dan teman-teman aku pergi ke beberapa kota di Indonesia. Setiap kali berada di tempat yang baru, kita adaptasi lagi dengan budaya yang baru, dengan orang lokal, dan aku juga selalu belajar mengenai kebiasaan atau budaya baru dan hal baru. Proses itu sangat menarik. 你觉得在印尼留学最难适应的地方是什么？为什么？ Menurut kamu bagian tersulit beradaptasi saat kuliah di Indonesia itu apa dan mengapa? 来印尼留学，我需要面对一个陌生的国家、陌生的文化以及很多生活习惯。印尼很多生活习惯和中国的不太一样，比如说，印尼人会在进室内之前光脚，或者他们会只穿袜子，还有以及很多印尼人他们会喷很浓烈的香水。 Menurut Faiza, harus menghadapi negara yang asing, budaya yang asing, dan kehidupan yang asing. Dia merasa paling sulit mungkin adalah banyak kebiasaan hidup di Indonesia yang berbeda dengan Tiongkok. Contohnya, masuk ke dalam rumah harus melepas sepatu atau hanya memakai kaos kaki saja. Dan banyak orang Indonesia menggunakan parfum dengan aroma yang cukup kuat. 在印尼的学习和生活中，有哪一件事情让你印象最深刻？ Hal apa yang paling berkesan selama belajar dan hidup di Indonesia? 在印尼，我和我的朋友周末可以利用周末的时间，可以去到另一个城市旅游游玩。我觉得这是和在中国很不一样的，因为就是在中国我们的生活节奏不一样，然后在印尼
我们就有更多时间去探索。Faiza dan teman-temannya biasa memanfaatkan waktu akhir pekan untuk pergi ke kota lain. Karena ritme belajar di Indonesia yang tidak secepat di Tiongkok, kami punya banyak waktu untuk menjelajahi Indonesia. 你觉得印尼的潮水方式和中国有什么不同？这些不同对你有什么影响？ Menurut kamu, apa perbedaan pengajaran Indonesia dengan Tiongkok? Pengaruhnya apa buat kamu? 在印尼的生活学习惯是比较放松、比较松弛的，然后在中国的学习强度和学习节奏是比较高的，就是在生活节奏很快，然后这种不同会让我在以后面对不同的学习环境的时候会更游刃有余一些。 Menurutnya, pengajaran di Indonesia lebih santai dan tidak terlalu menekan. Kami biasa memanfaatkan lebih banyak waktu di luar kelas untuk mempelajari hal yang kami minati. Tapi di Tiongkok, intensitas belajar jauh lebih tinggi dan kami perlu banyak energi untuk menyelesaikan tugas. Perbedaan ini membuatku lebih mampu beradaptasi ketika menghadapi lingkungan luar yang berbeda, belajar yang berbeda. 你是怎么适应印尼的文化和生活习惯的？可以分享一下吗？ Gimana kamu menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan di Indonesia? 尽管一开始印尼的生活习惯和中国的有很大的不同，但是我告诉自己说，如果我想融入这个地方的生活，融入当地的生活，我必须要尊重当地的生活和文化习惯。就像中国有个词叫入乡随俗，然后我必须要我尊重他们的文化，那我也想融入当地的文化，我要慢慢适应。后来我发现，也许我如果适应了当地的文化之后，也会让我更好的融入当地的生活。比如说我现在也可以在拜访别人家之前，我也会很自觉的会先脱鞋。 Menurut Faiza, pada awalnya dia sangat terbiasa dengan banyak kebiasaan di Indonesia. Lalu dia bilang pada dirinya sendiri bahwa ini adalah hal yang harus dia lakukan agar bisa menyambut dan kehidupan lokal. Dia harus menghormati budaya ini, seperti pepatah Tiongkok yang mengatakan masuk desa ikut adat. Perlahan aku menemukan bahwa banyak kebiasaan ini justru membantunya berbaur lebih baik dalam kehidupan di Indonesia. Sekarang misalnya Faiza juga akan melepas sepatu terlebih dahulu ketika berkunjung ke rumah orang lain. 今天的采访到此结束，谢谢你接受我们的采访。谢谢你。谢谢你。谢谢。